Pak Irwadi bin Abdullah, umur 21 tahun, yang mengidap sakit thalassemia. Thalassemia adalah merupakan sejenis penyakit keturunan. Ia adalah sejenis penyakit darah di mana paras hemoglobin dalam darah manusia adalah rendah ataupun penghasilan darah tidak mencukupi. Hemoglobin adalah merupakan rantaian protein dan juga ada kandungan him ataupun zat besi. Okey, ini adalah rantaian protein yang kita panggil rantaian alfa dan rantaian beta. Mereka yang mengidap penyakit thalassemia adalah mereka yang mempunyai masalah dari segi kerosakan jin. Kerosakan jin yang berada di dalam tubuh mereka di mana penghasilan sel darah merah ini menjadi tidak normal. Akibatnya, sel darah merah yang dihasilkan tidak dapat bertahan lebih lama, di mana jangka hayat sel darah merah ialah 120 hari, tetapi bagi pesakit thalassemia, jangka hayat sel darah merah tidak akan mencapai 120 hari. Dan ini menyebabkan sel darah merah yang berada dalam tubuh akan lebih rendah. Ada terdapat berjuta-juta hemoglobin di dalam sel darah merah. Dan sel darah merah ini berfungsi untuk membawa oksigen untuk kegunaan tisu pada anggota badan kita. Sekiranya oksigen itu tidak dapat digunakan ataupun tidak dapat dihantar oleh darah ini kepada tisu, seseorang itu akan mengalami pucat dan juga akan lesu dan tidak bermaya. Dia semasa baby 8 bulan. Nampak dia pucat, kecil, badan dia kecil, tangan kecil, kepala besar. Kita bawa mari tengok doktor. Doktor kata masuk ward dulu, cek tengok, ambil darah dia. Doktor kata dia kena thalassemia. Kita boleh bahagikan thalassemia kepada 3, iaitu pembawa thalassemia, thalassemia intermediate dan juga thalassemia major. Pertama, thalassemia pembawa ataupun pembawa thalassemia. Mereka ini mungkin di kalangan kita, iaitu 1 daripada 20 orang adalah pengidap thalassemia. Mereka adalah kita nampak seperti biasa, dapat pergi bekerja, dapat belajar, terutama kanak-kanak dapat bermain seperti biasa tanpa dikesan. Kita hanya dapat mengesan pembawa thalassemia sekiranya mereka menjalani ujian darah. Penyakit thalassemia yang dikategorikan sebagai thalassemia intermediate ini adalah disebabkan oleh kerosakan pada jin mereka menyebabkan penghasilan darah yang tidak normal, tetapi mereka masih boleh menghasilkan sejumlah darah yang menyebabkan mereka boleh berfungsi untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Mereka ini memerlukan penambahan darah secara tidak kerap ataupun dari masa ke semasa, contohnya sekiranya mereka menghidap demam dan sebagainya. Untuk thalassemia major di mana kerosakan jin ini adalah lebih teruk, mereka memerlukan penambahan darah secara berkala. Mungkin daripada 4 minggu sehingga setiap 6 minggu mereka ini perlu mendapat penambahan darah ataupun transfusi darah. Rawatan sebulan sekali transfus darah. Kadang-kadang kena 1 pack, kadang-kadang kena 2 pack. Kena tengok HB dia. Kalau rendah sangat kena 2 pack lah masuk. Thalassemia ni merupakan satu isu kesihatan yang utama di negara kita Malaysia. Secara purata dianggarkan lebih 5,000
pengidap thalassemia yang memerlukan transfusi darah secara berkala. Untuk kanak-kanak membesar, mereka memerlukan parahemoglobin sekurang-kurangnya 10 gram per desiliter. Bagi pengidap thalassemia, biasanya parahemoglobin mereka tidak mencapai tahap 10 gram per desiliter. Mereka biasanya mungkin kurang daripada 5 mengikut tahap keterukan penyakit mereka. Sekiranya parahemoglobin mereka kurang daripada 10 gram per desiliter, mereka tidak akan dapat membesar ataupun berkembang sebagai kanak-kanak dengan normal. Thalassemia hanya boleh didiagnos melalui ujian darah, di mana kita akan buat 2 ujian utama, iaitu ujian full blood count, iaitu kita mengukur parahemoglobin dan juga melihat saiz sel darah mereka, dan juga kita ada ujian khas yang dipanggil hemoglobin analysis, yang mana ujian ini akan melihat kepada jenis hemoglobin secara terperinci, dan kita ada juga ujian yang dipanggil ujian molekular, yang mana daripada gabungan ujian-ujian ini kita boleh mengenal pasti jenis-jenis thalassemia yang dihidapi oleh pesakit. Perawatan kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu bagi mereka yang mengidap thalassemia, mereka perlu mendapatkan transfusi darah secara berkala daripada hospital. Dan rawatan yang kedua, apabila mereka menerima darah secara berkala dari masa ke semasa, lama kelamaan akan berlaku pengumpulan zat besi, kerana di dalam darah kita ada komponen zat besi, dan komponen zat besi ini boleh memberi mudarat kepada badan kita. Jadi apabila paras zat besi mencapai 1000, mereka ini perlu menjalani ujian ataupun mengambil ubat untuk menurunkan paras zat besi. Kita panggil pengkelatan zat besi. Rawatan pengkelatan zat besi ini terbahagi kepada ubat makan dan juga ubat cucuk ataupun suntikan yang kita panggil suntikan Desferal. Dan rawatan yang ketiga ialah pemindahan sumsum tulang, bone marrow transplant. Pemindahan sumsum tulang ini boleh menyembuhkan pesakit thalassemia dan menjadikan mereka yang memerlukan transfusi darah secara berkala kepada tidak lagi memerlukan penambahan darah. Pertama, untuk melalui ujian sumsum tulang, ibu bapa perlu diberi pendedahan lebih awal supaya kita dapat memantau pengumpulan zat besi di dalam badan, kerana pemindahan sumsum tulang hanya akan berjaya sekiranya tidak ada pengumpulan zat besi berlebihan di dalam badan. Ada kaedah lain di mana ibu bapa boleh menjadi pendema kepada kanak-kanak yang kita panggil haploidentical pemindahan sumsum tulang. Tetapi disarankan ataupun lebih baik sekiranya pemindahan sumsum tulang itu dilakukan di antara adik-beradik yang mempunyai kesesuaian ataupun match yang lebih baik. Bagi pesakit thalassemia, ianya adalah penyakit keturunan. Kita tidak boleh mengubah jin ataupun keturunan seseorang, tetapi kita boleh menyekat generasi itu daripada terus berkembang. Sekiranya mereka pembawa thalassemia, kita amat menekankan supaya apabila sampai umur perkahwinan, agar mereka mencari pasangan yang tidak pembawa thalassemia. Kerana sekiranya mereka itu pembawa thalassemia,
mereka hanya kekal sebagai status pembawa dan sekiranya pasangan mereka normal, anak-anak yang dilahirkan juga hanya akan ada status pembawa thalassemia ataupun normal. Mereka tidak akan mengidap penyakit thalassemia. Tetapi sekiranya pembawa thalassemia berkahwin dengan pasangan yang juga pembawa thalassemia, untuk setiap kelahiran, peratusan pembawa ialah 50%, peratusan pengidap 25% dan peratusan normal bagi setiap kelahiran bayi itu ialah 25%. Saya nasihatkan kepada masyarakat di luar sana agar lebih peka tentang penyakit thalassemia. Banyak buku-buku mengenai penyakit thalassemia yang boleh dirujuk. Dan yang paling penting sekali, kita kena tahu status thalassemia kita. Maka sekiranya anda belum membuat ujian thalassemia, pergilah ke klinik-klinik berdekatan, klinik kerajaan ataupun klinik swasta untuk menjalani ujian saringan, kerana kita boleh mengubah masyarakat kita dan kita boleh mengurangkan penyakit thalassemia ini kepada tahap sifar, di mana masyarakat ataupun anak-anak di masa hadapan tidak lagi mengidap penyakit thalassemia.